قديم، لا ده احنا تمام. والله العظيم، مين قال العالم في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. أبلة عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علمي علوم عدت فرشور. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. العالم جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من أحوال أهل النار. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan dari dikasih Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, tuan-tuan, perempuan, khususnya ahli jemaah Surau Ibnu Sina dan rakan-rakan saudara kita yang mengikuti kita secara live pada malam ini melalui rakan punya kita Facebook Surau Ibnu Sina. Kita bersua kembali lagi dalam siri kuliah mingguan kita yang bersiar langsung pada setiap malam
hari Selasa malam Rabu di Surau Ibn Sina section 15 Bandar Baru Bangi. Malam ini insya-Allah dua lagi hadis yang berbaki di dalam bab yang rasanya telah kita berbicara panjang sebelum daripada kita bercuti panjang disebabkan PKP hari itu, iaitulah babut tahrimi al-zulmi wal amri biraddil mazalim. Satu bab yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab hadis beliau Riyadhus Salihin. Iaitulah bab pada menyatakan hukumnya haram melakukan penganiayaan dan menjadi kewajipan untuk mengembalikan apa sahaja yang masih terbaki dari hasil penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh seorang makhluk kepada makhluk tersebut, dan juga kezaliman makhluk kepada Allah. Oleh kerana berbicara dalam bab zalim ini, kita menzalimi diri kita sendiri. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan orang lain. Ada kalanya kita menzalimi diri kita dan diri orang lain, yang itu kita terkait antara kita dengan manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita berbicara pada kelas-kelas yang terdahulu. Untuk tidak melengahkan masa tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini dalam ruang masa yang agak terhad berada bersama kita, kita terus pergi kepada muka surat 345 dalam buku cetakan Pustaka Nasional ini. Hadis yang ke-221, Al-Thamin Ashar, hadis yang ke-18 di dalam bab ini. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yazal al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Hadis yang ke-18 daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar al-Khalifatu al-Thani, khalifah yang kedua, pengganti junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya, yakni kata Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazal al-mu'min, seseorang mukmin itu senantiasa ada fi fushatin min dinihi, di dalam kelapangan agamanya, ma lam yusib daman haraman, selama ia tidak pernah memperoleh darah yang haram, yakni tidak pernah membunuh tanpa dasar kebenaran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini pendek tuan-tuan dan puan-puan, tetapi memberikan gambaran yang jelas dalam bab yang kita berbicara pada malam ini, iaitulah babut tahrimil mazalim, bab pada menyatakan hukum melakukan perbuatan haram, melakukan perbuatan zalim. Kemuncak kepada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba ataupun di antara makhluk dengan makhluk adalah dengan menumpahkan darah, yakni membunuh orang. Pada saat itulah junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam sebut perkara ini kepada kita, kerana dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bihi yaumul qiyamah ad-dima. Nabi kata hisab yang pertama sekali akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah yang berkaitan dengan nyawa. Ad-dima di situ dalam bab apa kita sebut dalam balaghahnya, biasanya membunuh ini akan menumpahkan darah. Maka darah itu dalam istilahnya dianggap sebagai perbuatan membunuh, menumpahkan darah orang. Jadi bila mana Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis
Perkara pertama yang akan dipersoalkan di hadapan Allah adalah berkaitan dengan urusan darah ini. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ini adalah penghormatan mutlak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap makhluk yang bernyawa, yang termasuk di dalam kategori kulliyatil khams, 5 perkara deklarasi yang Allah Ta'ala berikan untuk kita jaga. Di antaranya ialah apa? Iaitulah an-nafsu. Kita kena jaga nyawa yang dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala sementara kepada kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, agama seseorang itu dianggap dianya masih lagi berada di dalam keadaan lapang. Lapang di situ maksudnya apa? Maknanya orang tersebut boleh dianggap dari sudut agamanya dia masih lagi selamat. Hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama mana dia tidak membunuh orang, dia masih lagi melakukan satu dosa. Kalau dosa-dosa lain yang dilakukan masih lagi ringan jika nak dibandingkan dengan membunuh. Dulu kita dah jumpa dah hadis Allah Subhanahu wa taala bangkitkan pada hari kiamat kelak 2 ekor kambing. Seekor kambing bertanduk, seekor kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk ini mengadu di hadapan Allah kerana dia telah dipatahkan tanduknya oleh seekor kambing yang bertanduk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada kambing yang dipatahkan tanduknya ini. Itu baru hanya dalam bab tanduk. Bagaimana pula kalau dalam bab yang kita berbicara pada malam ini berkaitan dengan nyawa, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita duduk faham bila sebut nyawa orang bunuh orang. Tidak. Apa sahaja benda bernyawa yang darahnya itu tidak boleh ditumpahkan dengan secara hak disebabkan apa Islam tidak membenarkannya. Iaitulah 3 kategori. Orang yang murtad, keluar daripada agama Islam, orang ini boleh dibunuh. Kemudian orang yang membunuh dengan sengaja, as-sayyibuz zani, dan juga golongan lelaki yang pernah berkahwin berzina, mereka ini boleh direjam sampai mati. Selain daripada 3 ini, selain daripada qisas membunuh, hukuman rejam kepada orang yang berzina dan juga orang yang murtad keluar daripada agamanya. Tidak boleh dipraktiskan, digunakan hukum untuk membunuh ini dengan menumpah darah mana-mana insan yang bernyawa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hatta binatang sekalipun, 2-3 hari lepas kita tengok kucing dibakar, dia akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hisab yang pertama. Seseorang itu tadi akan tuntut darahnya. Kenapa darah tersebut ditumpahkan? Maka Allah Ta'ala akan memberikan keadilan kepada kucing yang menjadi mangsa kerakusan manusia ini tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah para ulama sebut Bashiril al-qatil Bashiril qatil bil maqtul walau ba'da hin. Para ulama sebut kata sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang membunuh ini, dia pasti juga akan menimpa balasan yang sama. Sebab itu dalam banyak-banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia, jenayah pada hari ini, kalau sifatnya itu sifat membunuh, dia tak akan pergi lama orang akan dapat cari dan akan dapat tangkap, tuan dan puan. Walaupun kes itu berlaku puluhan tahun, dan memang kita dah jumpa, itulah hakikatnya. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah Subhanahu wa taala hanya menangguhkan sementara, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa daripada mencatat segala apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi apa-apa yang kita nak kena sebut pada malam ini, tuan-tuan, kita kena bersyukur banyak selama mana kita hidup pada hari ini. Kita belum menumpahkan darah orang, kita belum melakukan kezaliman kepada orang, kita masih lagi berada di dalam agama kita itu tadi, masih lagi kita selamat. Jangan sekali-kali
kita menumpahkan darah orang. Bukan dalam arti kata membunuh secara direct, tak direct pun. Kalau kita diminta untuk menjadi saksi dalam satu kes, kita menjadi saksi yang namanya saksi bisu, saksi palsu di atas satu jenayah, maka kita juga akan diheret di hadapan hisab Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita terkait di dalam menumpahkan darah orang. Wala'iyyazubillah. Hadis yang seterusnya, At-Tasi' Ashar. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. Hadis yang ke-19 daripada Khawlah bint Amir, juga disebut sebagai Thamir, yakni sama ada Thamir ataupun Amir. Khawlah bint Amir ini siapa? Seorang di kalangan sahabat Nabi wanita, dan ia adalah isterinya kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhuma. Isteri kepada Sayyidina Hamzah. Hamzah bapa saudara Nabi. Umur baginda Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah hanya berbeza dalam setahun ataupun 2 sahaja. Dan mereka merupakan rakan sepermainan ketika kecil di antara Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat kasih kepada Sayyidina Hamzah yang digelar sebagai Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala yang terbunuh di dalam peperangan Uhud, tuan-tuan dan puan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh isteri beliau, iaitu Sayyidatina Khawlah binti Amir. Satu-satunya hadis yang disebut oleh ulama hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Khawlah binti Amir yang masyhur, iaitu hadis yang kita baca pada malam ini. Jadi kata Khawlah binti Amir, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rijalan yatakhawwadun, sesungguhnya ada beberapa orang yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin, yang membelanjakan harta Allah, yakni harta milik kaum muslimin, bighairi haqqin, tanpa dasar kebenaran. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka mereka ini balasan kepada mereka adalah neraka Allah pada hari kiamat. Imam Nawawi letakkan hadis ini sebagai penutup kepada bab, kerana beliau nak mengingatkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, seandainya kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menggalas satu tanggungjawab yang kita bergelumang dengan harta orang, sama ada harta tersebut dipinjamkan kepada kita, sama ada kita diberi tugas ataupun daripada posting sebelah sana. Walau bagaimanapun, dua hadis yang kita baca pada malam ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini, di mana Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita musibah besar yang menanti bagi orang yang pecah amanah. Selama mana harta tersebut walaupun 1 sen bukan hak milik kita, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita tak boleh ambil, dan kita dah sebut dah. Dan hukum itu bertambah kuat sekiranya harta tersebut adalah harta yang diamanahkan, yang sepatutnya harta tersebut kembali kepada empunya miliknya. Contoh macam mana? Contoh dalam musim keadaan sesukar yang kita berada pada hari ini. Kita diberikan amanah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang susah. Kita seleweng masuk dalam kantung sendiri, maka kata Nabi, falahumun nar yaumal qiyamah, berjaga-jagalah orang yang menyeleweng daripada harta awam ini, mereka ini dijanjikan Allah Subhanahu wa taala api neraka pada hari kiamat kelak. Jadi siapa pun kita, apa pun tugas yang kita lakukan, maka kita kena letak al-muslimuna ala syurutihim. Nabi sebut orang Islam ini kena berpegang kepada syarat. Dengan syarat yang ada tersebut tidak membenarkan kepada kita untuk kita menggunakan hak itu ataupun wang ringgit itu yang bukan hak milik kita, maka haram kepada kita
untuk kita menggunakannya pada jalan yang tidak benar. Jadi insyaAllah habis dalam bab ini, kita pindah kepada bab ke-27. Mungkin sempat kita baca satu buah hadis daripada bab yang ke-27. Bab yang ke-27, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab pada menyatakan mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan huraian tentang hak-hak mereka serta kasih sayang dan belas kasihan kepada mereka. Jadi dalam hadis yang dikumpulkan dalam bab yang ke-27 ini, Al-Imam An-Nawawi memberikan tajuk kepada kita berkaitan dengan hurumatil muslimin. Dan bab ini juga berkait rapat dengan bab yang sebelumnya, iaitulah tahrimu adh-dhulm, bab pada menyatakan haram melakukan zalim dalam bentuk umum kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bab yang ke-27 khusus kepada siapa? Kepada orang Islam yang seagama, yang seanutan dengan kita. Maka kemuliaan kita memuliakan, menghormati jiran tetangga kita, saudara kita yang beragama Islam, itu menambahkan lagi hak dan tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dululah kita dah berbicara hukuk ini, tanggungjawab kita ini sesama manusia, dia akan berganda apabila melihat kepada juzuk-juzuk tertentu. Dalam bab kejiranan, jiran yang berada di sebelah rumah kita, kalau dia bukan saudara kita, dia hanyalah saudara seagama dengan kita, tak ada saudara pertautan darah, tidak ada, maka kita dengan dia mempunyai satu hak, dua hak. Satu hak kejiranan, hak yang kedua, tanggungjawab kita yang kedua adalah saudara seagama. Kalau dia pula saudara kita, adik-beradik kita, ada hubungan darah dengan kita, maka akan jadi tiga hak, akan jadi tiga tanggungjawab. Islam pun kita, saudara pun kita, jiran pun kita. Maka dalam bab yang ke-24 ini, junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kepada kita keutamaan kita adalah saudara seagama dengan kita, dan kita kena menjaga hubungan silaturahim ini. Kita kena jaga kehormatan mereka ini lebih besar daripada kehormatan orang yang tidak beragama Islam. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beriman ini wali, yakni kita panggil pembimbing ataupun kita panggil teras di dalam kehidupan masyarakat Islam di mana sahaja mereka berada. Dulu dah kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya ketika mana nak menunaikan salat jenazah kepada satu jenazah, Nabi akan tanya kawan ni tinggal hutang ataupun tidak. Kalau tinggal hutang, Nabi tidak akan mengimamkan salat tersebut. Kenapa? Kerana Nabi nak memahamkan kepada para sahabat hutang ini wajib dibayar, itu kita dah sedia maklum. Tetapi ada poin penting yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut kepada kita, iaitulah kita saling membantu saudara kita di dalam kesusahan. Dalam bab sembahyang jenazah, confirm lah tuan-tuan dan puan-puan, yang mati itu adalah saudara seagama dengan kita. Maka tanggungjawab tersebut digalas oleh para sahabat dan baginda menunaikan salat jenazah tersebut. Jadi dalam bab ini dia ada, pertama, kita jaga kehormatan saudara Islam kita. Tak boleh nak redahkan keaiban dia, kena jaga aib dia, nak membuka pekung dia dan sebagainya. Kemudian apakah hak tanggungjawab kita sama saudara Islam dengan agama kita? Dan asasnya itu, tuan-tuan dan puan-puan, mestilah dalam faktor kasih sayang sesama saudara seagama dengan kita. Ya, ini cabarannya besar, khususnya apabila kita hidup dalam negara kita pada hari ini dalam suasana yang tidak berapa sihat, apabila kita banyak mempermainkan isu perkauman. Maka kita kena kembali kepada saudara seagama dengan kita, itulah sebenarnya teras di dalam
tunjang yang dituntut oleh Islam, tuan-tuan. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Kata Allah, dan barang siapa yang mengagungkan peraturan-peraturan suci dari Allah, maka itulah yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Hurumatillah, mengagungkan peraturan Allah. Mengagungkan ini bukan maknanya dia mengagung-agungkan benda tersebut, tapi dia jaga benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam umumnya tidak disebutkan di dalam ayat ini, tetapi apabila kita perhalusi, di antara perkara tersebut adalah kehormatan saudara seagama dengan kita, maka dia termasuk dalam hurumatillah, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita melanggarinya. Di antaranya apa? Adalah saudara seagama dengan kita. Dan kalau kita kembangkan hurumatillah ini lebih banyak dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan tanda-tanda suci, yakni agama Allah, maka sesungguhnya perbuatan sedemikian itu adalah kerana ketakwaan hatinya kepada Allah. Tadi kita jumpa hurumatillah. Sekarang kita jumpa sya'airallah. Maka para ulama dalam membicarakan bab ini yang dinamakan sebagai hurumatillah itu dalam bentuk umum, apa dinamakan sebagai sya'airillah ini dalam kategori ibadat secara zahir. Yang tadi tuan-tuan dan puan, yang namanya hurumatillah itu dia datang dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum apa sahaja yang terkait dengan manusia, jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada kehormatan yang kita kena jaga. Kemudian yang kedua dalam sya'airillah, iaitu ibadat yang kita namakan pada hari ini sebagai syiar. Apa syiar ni? Azan, iqamah, salat, puasa, haji, ini semua dikategorikan sebagai sya'airillah. Perkara-perkara pokok yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk kita zahirkan sebagai tanda kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuklah dalam bab ini, malam ini tuan-tuan, kita berada pada 1 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini yang Allah Taala kata, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar dan demi malam-malam yang berada pada 10 malam daripada bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini juga, 10 daripada bulan Zulhijjah ini juga adalah termasuk di dalam sya'airillah. Kerana dalam bulan ini, satu, dia adalah bulan yang diharamkan untuk berperang. Kedua, bulan yang menjadi kewajipan kepada umat Islam apabila mereka cukup sempurna syarat-syaratnya untuk melaksanakan manasik, iaitulah ibadat haji. Jadi dia masuk dalam bab syiar. Walaupun kerajaan Saudi tak benarkan jemaah haji kita di Malaysia sebagai contoh pergi ke sana, tapi kita jangan kata oh kalau malam haji tak ada pada tahun ni, kita raya macam suram, tak ada apa semangat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu salah. Kerana bulan Zulhijjah, 10 daripada bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu daripada syiar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang baginda Nabi SAW sebut, orang yang melakukan amal ibadat dalam 10 Zulhijjah ini, ibadatnya lebih besar daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi menjadi tanggungjawab kita dalam bulan Zulhijjah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kalaulah nak letak diri kita, kalaulah nak kata puasa, kita baru saja berpuasa. Bukan semua orang mampu untuk berpuasa setiap hari sambut 10 Zulhijjah ini. Mungkin kita boleh ambil pada puasa hari Arafah. Kalau kita tak mampu berpuasa, jangan kita tinggalkan. Mungkin kita boleh buat benda lain. Kita puasa tak boleh, mungkin kita boleh bangun semalam, bangun mayang malam 2 rakaat sekurang-kurangnya.
Ataupun kita tak boleh jenis tidur orang kata tidur mati terus, tak boleh nak bangun walaupun 2 rakaat sembahyang malam. Mungkin kita boleh gantikan ibadat tersebut dengan kita berpuasa bagi menambahkan ibadat kita di dalam 10 Zulhijjah. Ataupun tuan-tuan dan puan, nak puasa pun tak boleh, nak keluar nak melakukan laksanakan tahajud pun tak boleh, seperti mana dalam bulan Ramadan. Kita janganlah terlepas daripada salah satu kebajikan yang patut kita isi sekiranya kita berkemampuan untuk menyumbang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan korban. Korban pun tak boleh disebabkan PKP, pergerakan kawalan terhad ini, bersyarat ini, SOP-nya ketat, tak memungkinkan kita untuk kita melakukan korban. Jangan kata kalau macam tu tak payah buat korban. Nak buat korban pun kerajaan tak bagi, tenaga pun tak cukup. Kita pun duit, kemampuan yang kita ada kita simpan dalam bank, kita tak infak fi sabilillah. Tuan-tuan, ramai di kalangan saudara kita, rakan kita yang host korban ini di luar negara, jiran-jiran kita, saudara kita yang susah. Kita masih boleh menyumbang untuk pergi ke sana. Dalam erti kata kita masih lagi menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan ayat yang kita baca ini untuk menghidupkan bulan Zulhijjah dengan amal ibadat yang sebesar-besar yang kita mampu. Buangkan sikap kita, tuan-tuan, kalau dah kata tak boleh, tak percaya kepada orang dan sebagainya, kita berusaha kita buat sendiri. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan juga tuntutan menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Saya tak pasti di tempat tuan-tuan ada ke tidak korban, tempat kami tak ada lah. Maka itu yang dituntut kepada kita apabila orang yang melaksanakan tuntutan ini membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Allah, min taqwal qulub, ini tandanya orang ini beriman. Kemudian kata Allah, waqfir janahaka lil mu'minin, dan tundukkanlah sayapmu, yakni berendah dirilah terhadap kaum muslimin. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Hijr, ayat 88 ini kalau kita baca adalah ayat yang berkaitan dengan tajuk yang kita bicara pada malam ini, iaitulah ta'zimul hurumatil muslimin. Kita dengan saudara seagama dengan kita, jangan kita mendabik dada. Kita kena merendahkan diri kita, dia adalah saudara kita. Kenapa tuan-tuan Allah Ta'ala ingatkan kepada kita demikian? Kerana penyakit di dalam masyarakat kita ni, dia kalau dengan orang yang seagama dengan dia, dia cukup X. Tapi kalau orang yang tak seagama dengan dia, yang bukan Islam, cukup baik, cukup hemoy dan sebagainya, tapi dengan saudara sendiri cukup berkira, itu adalah tindakan yang salah. Maka Allah Ta'ala kata, waqfid janahaka lil mu'minin, wahai Muhammad, hendaklah dengan saudara seagama dengan kamu merendahkan diri. Dan inilah watak junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, yang Nabi tidak pernah menolak permintaan ataupun apa sahaja yang diminta oleh saudara seagama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena letak diri kita juga macam tu. Kalaulah kita tak boleh duduk dalam konteks yang kita berbicara ini, waqfir janahaka lil mu'minin, dia akan jadi seperti mana yang jadi kepada orang-orang yang diberikan amanah kepada mereka untuk memimpin kita pada hari. Bila dia dapat pangkat sahaja, dia lupa kita. Dia hanya pergi bertaut, pergi bersekongkol dengan orang yang boleh memberikan dia kelangsungan dalam pangkat, kerusi dan sebagainya. Itu adalah tindakan yang salah, tuan-tuan dan puan-puan. Karena asasnya perlu kembali kepada mana? Kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman membunuh orang atau dengan sebab membuat kerosakan di bumi, merompak dan lain-lain, maka seolah-olah ia membunuh manusia keseluruhannya.
Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia keseluruhannya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita juga berkaitan dengan bab zalim yang kita bicara dalam bab sebelumnya. Allah Taala andaikan orang yang membunuh tanpa hak ini, dia bunuh seorang, seolah-olah kata Allah Subhanahu wa taala dia telah membunuh ramai manusia. Kenapa? Barangkali yang terbunuh itu adalah ketua keluarga. Dia bunuh seorang suami. Suami tadi ada isteri, ada anak yang dia kena tanggung, mungkin ada ibu, ada ayah, mungkin dia juga majikan yang menggajikan pekerja dia yang begitu ramai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faka'annama qatalan nasa jami'a, walaupun dia bunuh seorang, tetapi pada hakikatnya orang yang bergantung harap kepada si lelaki ini tadi ataupun orang ini tadi, angkanya lebih besar daripada itu, sebenarnya dia telah membunuh keseluruhan mereka. Ya, inilah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan dalam suasana kita berada sekarang ini. Dalam keadaan ekonomi yang tak apa stabil, setiap hari ada saja orang yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Kita sebagai majikan, kita sebagai token dan sebagainya kena melihat benda ini. Mungkin kita membuang seorang pekerja kita untuk nak menyelamatkan ekonomi syarikat kita dan sebagainya, tetapi kawan yang kita buang ini mungkin dia bergantung harap kepada ramai orang lain lagi yang juga bekerja menumpang daripada hasil yang dia dapat. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dalam masa yang sama kata Allah Subhanahu wa taala, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang memelihara kehidupan manusia seseorang. Maksud dia apa? Berlawanan daripada tadi. Yang tadi dia bunuh kawan tadi bergantung harap kepada dia ramai orang, dia seolah-olah telah membunuh ramai. Dan yang ini apabila dia menjaga seseorang yang di mana orang yang dia jaga tersebut mendatangkan manfaat yang begitu ramai kepada manusia dan perempuan, sebenarnya dalam masa yang secara tidak langsung dia telah memelihara kehidupan manusia keseluruhannya. Orang berilmu datang menyampaikan ilmu kepada kita. Kita minta kepada dia untuk mengajarkan anak kita di rumah ke, di surau ke, di mana ke. Yang benda tersebut kita tak mampu nak buat, maka kita kena jaga orang yang memberikan manfaat kepada kita ini dengan sebaik mungkin, kerana dia boleh memberikan manfaat yang berlipat ganda yang kita tidak mampu lakukan di dalam kehidupan kita. Sama juga kalau pekerja kita, pekerja mahir, kita buang dia seolah-olah kita dah hilang apa yang kita miliki kerana ilmu yang ada pada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam ayat ini untuk kita berjaga-jaga. Dalam arti kata bahasa yang paling mudah tuan-tuan dan puan-puan, apa? Kita hendaklah menjaga setiap insan itu, setiap manusia itu, kita kena melihat kualiti yang ada kepada dia sebelum daripada kita bertindak. Kita masuk hadis yang pertama, mungkin di sikit masa lagi. Al-awwalu wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'min, seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lain, ia adalah ibarat kal-bunyan, ibarat bangunan di mana sebahagiannya mengukuhkan bahagian yang lain, dan beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalinkan di antara jari-jarinya. Jadi hadis ni kalau tuan-tuan ada kitab, sebenarnya hadis ni tak lengkap. Lafaz hadis ni berbunyi al-mu'minu kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan fashabbaka biyadayh. Nabi melakukan begini dengan tangan baginda. Nabi masukkan tangan kanan dan tangan kiri Nabi buat macam ni. Syabbaka ini namanya tashbik di dalam bahasa Arab, iaitulah Nabi menjalinkan di antara jari-jarinya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Apabila jari kanan, jari kiri, tangan kanan kita dengan tangan kiri kita bersentuh,
dia akan menjadi utuh, menjadi kuat yang sukar untuk kita relaikan, kita pisahkan di antara dua tangan itu tadi. Fashabbaka biyadihi, Nabi melakukan tashbih dia. Tashbih yakni menjalinkan di antara jari kanan baginda dengan jari kiri baginda. Baik, itu dalam terjemahan disebut apa? Dan beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalinkan antara jari-jarinya. Kalau tuan-tuan tambah kat situ, perbaiki dekat situ, itu lebih tepat. Mungkin kesalahan daripada pencetak untuk nak tulis hadis ini bagi penuh. Baik. Jadi hadis yang terakhir yang kita baca pada malam ni hadis pendek ya. Nabi kata al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Dia adalah ibarat bangunan yang saling mengukuhkan antara satu sama lain. Nabi melakukan dalam bentuk tashbih. Tuan-tuan, dinding saya di rumah. Dinding ini kalau tidak disokong dengan tiang, tidak disokong dengan foundation yang utuh, tidak disokong dengan batu bata yang sempurna, simen, sudah barang tentu tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak akan mampu bertahan dan dia akan boleh collapse bila-bila masa. Sama kita tengok dekat loji depan rumah kita ni, dia hanya tunggu masa, bila hujan lebat dia pun collapse. Dan itulah ibarat, itulah yang junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam ibaratkan antara kita dengan saudara kita yang seagama dengan kita. Apa dia? Yashuddu ba'dha, kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Bila saling melengkapi di antara satu sama lain, tuan-tuan, kita jangan cari kesalahan orang. Walaupun terkadang kita nampak kesalahan itu di mata kita. Nabi mengajarkan kepada kita, iltamis li akhika udhran. Carilah kepada saudara kamu itu satu keuzuran untuk kamu berikan dia, agar dia tak jatuh di pandangan mata kita. Fa illam tajid, kalau kita tak jumpa, nak cari, nak kata kawan kita ni nak cari keuzuran macam mana bila dia janji dia tak datang. Fa illam tajid, kalau kamu tak jumpa, kena kata fala'alla li akhi udhrun lam attali' alaih, barangkali kawan saya ini dia ada keuzuran yang saya tak tahu, mungkin ada dan pasti ada, maka dia tak datang. Kalau sikap itulah tuan-tuan dan puan-puan ada dalam jiwa kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan ada rasa iri hati, kita tak akan ada rasa marah kepada orang. Tapi nak buat bukan senang. Nak buat benda ni bukan senang. Tuan-tuan, kalau kita bekerja, ada orang di bawah kita, pekerja kita buat dekat kita itu ini, memang susah kita nak buat. Tetapi Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita tentang kekuatan yang dibina, keutuhan masyarakat yang dibina daripada kerjasama di antara saudara kita yang seagama dengan kita. Maka kita kena pertahankan, kita kena sokong. Tak kisahlah kita duduk dalam masyarakat kecil ke, masyarakat besar ke, dalam komuniti kita yang kecil ke, tuan-tuan dan puan-puan, maka ini adalah hak dan tanggungjawab kita untuk saling menyokong antara satu sama lain. Jadi dalam hadis ini kata Imam Al-Qurtubi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah ada sebagai satu tamsil, yakni perumpamaan yang isi kandungannya mengajarkan kepada kita dengan kerasnya agar seorang mukmin itu selalu memberikan pertolongan kepada saudara mukminnya. Baik pertolongan apa jua sifatnya, asal bukan yang ditunjukkan itu untuk suatu kemungkaran. Ini adalah sesuatu perintah yang dikukuhkan, yang tidak boleh tidak pasti kita laksanakan. Nabi ingatkan kepada kita, al-mu'minuna ba'duhum li ba'dhin nasahatun mutawaddun. Dulu kita ada jumpa dah. Orang beriman di antara dia dengan saudara dia ini adalah saling boleh menerima dan memberi nasihat. Dan mutawaddun, mereka mempunyai sifat kasih sayang sesama mereka. Lawan daripada perangai itu adalah golongan munafik. Saudara kita tegur dia kan, kita kadang nak tegur orang, kita rasa macam kawan, rasa macam dia nak marah kat kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita letak Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan, kita kata kat dia, aku ni nak tegur kau sikit demi Allah, tak ada rasa benci, rasa marah, tidak, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut, kita tegur, kita berikan teguran kita kepada dia, insya-Allah dia boleh terima, tuan-tuan. Tetapi kalau sikap kita suka pancung, betul yang pancung, pantang dia tengok orang kita pancung, tak ada mukaddimah, tak ada apa, kita pancung dengan tajamnya lidah kita, itu tadilah
yang akan menyebabkan renggangnya persaudaraan di antara kita. Jadi perumpamaan yang dimaksudkan itu adalah sebagai satu bangunan yang tidak mungkin sempurna dan tidak ada manfaatnya atau dapat digunakan, melainkan wajiblah yang sebahagian daripada bangunan itu saling kukuh mengukuhkan di antara satu sama lain dengan bahagian yang lain. Jadi kalau tidak demikian, maka bahagian-bahagian dari bangunan itu tadi akan runtuh dan musnahlah apa yang sebelumnya dengan susah payah dia telah didirikan. Kalaulah sikap kita sama saudara kita sikap suka saling menjatuhkan, dia akan jadi macam ketam Melayu, tuan-tuan. Dulu kita cerita dah perumpamaan ketam Melayu. Ketam Melayu ni dia kena tudung. Ketam Melayu ni dia adalah suka menjatuhkan antara satu sama lain, tak perlu tudung. Sebab apa? Sebab kawan nak panjat, ketam seekor nak keluar daripada bekas, ketam yang seekor lagi dia akan tarik ke bawah. Perangai suka menjatuhkan antara satu sama lain, ini adalah perbuatan haram yang tidak dibenarkan dalam agama kita, khususnya kepada saudara seagama dengan kita. Sepatutnya kita tolong. Jadi waktu pun dah cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa sekadar itulah sahaja. Apa yang baik itu daripada Allah, segala kelemahan kekurangan pada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita sambung sebahagian lagi pada kelas kita yang akan datang. Wabillahi taufiq.